Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang berkaitan dengan Lokman Adam baru saja diterbitkan sejam yang lepas. Anda mungkin adalah yang pertama mendapatkan berita terbaru ini. Daripada malaysiakini.com bertajuk Prosiding Hina Mahkamah ke atas Lokman ditangguh, TPP dijangkiti COVID. Berita penuh. Prosiding menghina mahkamah terhadap bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Lokman Nur Adam yang didakwa mengeluarkan kata-kata tidak wajar kepada seorang anggota polis mahkamah dan mempersoalkan sistem perundangan negara pada perbicaraan kes Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ditangguhkan ke 17 Ogos selepas Timbalan Pendakwa Raya TPP dijangkiti COVID-19. TPP Muhammad Isa Mohamed memberitahu Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Sikora bahawa TPP Izalina Abdullah yang mengendalikan kes itu sejak awal dijangkiti virus itu semalam dan perlu menjalani kuarantin selama seminggu. Katanya, oleh itu saya memohon prosiding hari ini ditangguhkan ke hari lain, kata Muhammad Isa. Peguam K. Balaguru yang mewakili Lokman tidak membantah penangguhan itu. Pada 30 Jun yang lepas, Hakim Sukerah telah mengeluarkan notis tunjuk sebab kepada Lokman setelah dia didakwa mengeluarkan kata-kata tidak wajar kepada seorang anggota polis mahkamah dan mempersoalkan sistem perundangan negara pada perbicaraan Ahmad Zahid. Ia selepas Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozela Raja Toran memaklumkan insiden yang membabitkan Lokman Nur Adam itu dan memohon mahkamah mengenakan tindakan menghina terhadap ahli politik yang berusia 49 tahun itu. Berita ini diterbitkan di Bernama dan diterbitkan semula di Malaysia Kini bertarikh 3 Ogos 2022 dengan tajuk Prosiding Hina Mahkamah ke atas Lokman ditangguh, TPP dijangkiti COVID-19. Kita jumpa lagi Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita tahu di dalam UMNO memang macam mana pun nak sembunyi, di dalam UMNO memang ada pemimpin-pemimpin yang tak bengam. Pecat memecat berlaku. Ini bukti bahawa memang ada yang tak bengam. Memang ada pemimpin-pemimpin di dalam UMNO yang tak sehaluan. Dan akhirnya pemimpin-pemimpin yang tak sehaluan ini yang telah dikatakan melanggar kod etika disiplin UMNO dipecat. Ada yang dipecat, ada yang digantung keahlian, banyak lagi lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang pasti Zahid Hamidi ini ada penyokong. Ada juga yang tak sokong dia. Ada juga menyokong, ada juga tak sokong dia. Macam mana nak nafi kalau di setiap media massa dapat tunjuk bahawa memang benda tu wujud. Alih-alih tuan-tuan dan puan-puan, ini memang satu kabar buruk, satu kabar yang pasti akan mengejutkan kepada mereka-mereka yang tak sehaluan mungkin dengan Zahid Hamidi. Adakah ini satu contoh bahawa jangan main-main dengan Zahid? Ataupun jangan main-main dengan UMNO. Ini soalan yang perlu dijawab. Zahid Hamidi berkata, saya selalu memaafkan tapi tidak pernah melupakan. Ini satu yang deep, amat-amat deep.
Kenyataan yang amat-amat deep ini kalau dikaji secara dalam-dalam. Ini sangat deep. Saya memaafkan tapi tidak melupakan. Apa itu maksudnya? Adakah mereka-mereka yang tak sehaluan, yang tak pernah nak dengar cakap, duk lawan cakap Zahid Hamidi, tak sokong Zahid Hamidi, adakah mereka akan berisiko untuk digugurkan sebagai calon UMNO Barisan Nasional di PRU yang akan datang? Adakah itu akan berlaku? Tapi itu mungkin akan berlaku kalaulah Zahid masih belum dipenjara. Kalau dia sudah di dalam penjara, minta maaf Zahid, tidak ada lagi kuasa untuk membuat keputusan. Oke. Jadi laporan ini diterima daripada Malaysia kini pukul 3.05 petang tadi hari ini 31 Julai. Seseorang pemimpin UMNO yang kritikal dan tidak sealiran dengan Ahmad Zahid Hamidi masih mungkin terus boleh menjadi calon BN untuk pilihan raya umum akan datang. Wah, ini deep. Menurut Ahmad Zahid, walaupun pemimpin terbabit kritikal. Apa maksud kritikal? Siapa yang kritikal? Adakah orang itu kritikal atau Zahid yang kritikal sebenarnya ini? Yang masalah sekarang ini siapa? Yang nak masuk penjara siapa? Menurut Ahmad Zahid, walaupun pemimpin terbabit kritikal, namun penilaian untuk menentukan calon UMNO BN dibuat tanpa melibatkan perasaan dendam. Kalau saya, calonkanlah orang yang bersih. Zahid sendiri pun susah nak jadi calon nih kalau macam begini. Tapi kalau dikasih calon juga, boleh buatlah. Itu hak UMNO lah, kan? Tanpa melibatkan perasaan dendam. Saya pun heran juga. Yang ada kes mahkamah tidak pula dipertikaikan boleh atau tidak untuk jadi calon. Yang terlibat dengan kes-kes mahkamah, terpalit dengan kes mahkamah, tidak pula dipertikaikan. Tetapi yang tidak terlibat, tetapi tidak ikut apa yang mau dimahukan oleh Zahid, yang itu mungkin, itulah yang mungkin, ya. Presiden UMNO itu berkata demikian semasa menjawab soalan media selepas menghadiri konvensyen Putri BN di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur pada hari ini. Kata Ahmad Zahid, hal itu boleh berlaku kerana dia tidak menyimpan dendam ke atas mana-mana pemimpin UMNO. Cuma, tambah Ahmad Zahid, dia tidak akan melupakan apa yang dilakukan oleh orang lain ke atasnya. Why say, yes, I forgive but I cannot forget. Nah, mungkin begitulah kalau orang putihnya. Katanya lagi, jadi pemilihan calon ini saya tidak ada sifat dendam. Betul lah saya kata tadi, ini tentang pemilihan calon. Katanya saja. Tetapi di dalam politik semua boleh berlaku, cik. Semua dah boleh terjadi, cik. Benda-benda yang tak mustahil. Benda boleh jadi manifesto bukan kitab suci. Macam itulah, ingat lagi tu. Kata Zahid, saya selalu memaafkan tapi tidak pernah melupakan, katanya. Apa beza memaafkan tapi tidak dapat melupakan? Susah juga. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, beberapa pemuka UMNO, pemimpin, entah apa ini pemuka UMNO dilihat tidak sehaluan dengan Ahmad Zahid Hamidi, serta sesetengah pemimpin parti itu yang mengarahkan ahli parlimen mereka menarik sokongan daripada Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri. Okey. Termasuk ketika parti mengarahkan ahli parlimen untuk menarik sokongan kepada Perdana Menteri waktu itu, Muhyiddin Yassin, ada beberapa ahli parlimen yang tak ikut. Jadi itu mungkin yang I can forgive but cannot forget. Desakan UMNO untuk parlimen segera dibubarkan juga mendapat reaksi yang tidak memberansangkan daripada beberapa pemimpin, khususnya dari kalangan anggota kabinet. Of course lah, kita tahu. Kenapa? Masalah dia sebab diorang tahu tidak ada keperluan untuk bubar parlimen. Kenapa nak desak bubar parlimen?
Baru-baru ini juga ahli parlimen daripada Pasir Salang, bekas pengarah pilihan raya UMNO Malaysia, Tajuddin Abdul Rahman secara terbuka telah menyerang Ahmad Zahid termasuk dalam isu sokongan yang diberikannya kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim agar menjadi Perdana Menteri menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Antara pemimpin UMNO yang dianggap tidak sehaluan dengan Ahmad Zahid Hamidi ialah Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa. Sikap sesetengah pemimpin itu mendorong polemik pemerhati mengenai kedudukan mereka dalam PRU akan datang. Khususnya kerana watika untuk menjadi calon yang ditandatangani oleh Presiden Parti. Ahmad Zahid berkata pemilihan calon BN dalam 2 PRN sebelum ini membuktikan bahawa pemimpin parti yang kritikal terhadapnya masih diberi peluang. Wah, ini maksudnya memang betul lah. Bahaya. Okey. Jangan lawan Zahid Hamidi. Dalam PRN Melaka ada beberapa calon yang tulis dan berucap yang menyentuh perkara peribadi pun terpilih sebagai calon. Begitu juga di PRN Johor, katanya seperti dipetik oleh BH Online. Ahli Parlimen Bagan Datu itu juga ditanya mengenai sikap UMNO terhadap individu yang ingin kembali selepas pernah meninggalkan parti berkenaan. Beliau menjawab, kirim salam dan minta maaf banyak-banyak katanya. Siapa suruh lompat? Waktu kalah pergi lompat. Dah jadi kuat semula, lupa daratan, mau lagi masuk balik. Bagus, janganlah. Okey, jadi kesimpulannya jangan lawan Zahid Hamidi. Jangan lawan. Kalau nak berbaik-baik, jangan lawan dia lah. Okey. So okeylah. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.